Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Najwa binti Jeffrey. Nama matrik 10 DLS 22F1016. Saya Nur Atika Izan binti Muhammad Faisal, nombor matrik 10 DLS 22F1024. Nama saya Anis Noatila binti Ma'azli, nombor matrik 10 DLS 22F1010. Nama saya Liza binti Stephen bernombor matrik 10 DLS 22F1014. Tajuk yang kami dapat ialah Dasar Pengurusan Kemiskinan di Malaysia. Tanggungjawab bersama menamatkan kemiskinan dalam semua aspek. Topik yang kami dapat ialah tentang kemiskinan. Kemiskinan ialah sesuatu keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai harta benda atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup. Berlakunya kemiskinan di negara kita. Contohnya ialah kekurangan peluang pekerjaan di Malaysia. Perebutan pekerjaan di bandar merupakan fenomena yang kian berlaku di bandar-bandar Malaysia. Majikan zaman sekarang lebih gemar mengupah pekerja asing kerana dapat menjimatkan kos. Pasaran buruh kini telah dibanjiri oleh pekerja-pekerja asing yang dikatakan buruh. Pekerja tempatan yang meminta gaji adalah kurang berdaya saing berbanding dengan pekerja asing. Kemiskinan yang seterusnya adalah perubahan ekonomi itu sendiri. Bagaimana perubahan ekonomi itu boleh mempengaruhi seseorang mengalami kemiskinan? Untuk pengetahuan semua, baru-baru ini kecoh tentang dunia dijangka akan terjerumus ke dalam kemelesetan pada tahun 2023, iaitu pada tahun hadapan. Bank Dunia beri amaran bank-bank pusat di seluruh global secara serentak menaikkan kadar faedah untuk bertindak balas terhadap inflasi. Kesan daripada kenaikan kadar faedah akan membebankan peminjam kerana jumlah hutang mereka bertambah. Komuniti juga turut terkesan. Tahap pendidikan yang rendah. Dari segi tahap pendidikan yang rendah menyebabkan golongan ini tidak dapat pekerjaan yang menawarkan tahap yang pendapatan yang tinggi. Hal ini menyebabkan golongan ini terlibat dalam melakukan jenayah di bandar seperti merompak dan merabut kerana terdesak untuk meneruskan kehidupan. Isi rumah juga merupakan salah satu faktor dasar pengurusan kemiskinan ini diadakan. Hal ini berlaku kerana tahap pengangguran yang tinggi menjadikan purata yang bekerja dalam isi rumah amat terhad. Hal ini mengakibatkan keperluan isi rumah tidak dapat dipenuhi dengan hanya beberapa ahli keluarga sahaja yang bekerja. Maka dengan wujudnya pengurusan kemiskinan ini dapat membantu isi rumah ini untuk memenuhi keperluan. Misalnya yang terkini, bantuan keluarga Malaysia yang diperuntukkan khas untuk isi rumah ibu bapa tunggal dan anak-anak warga emas. Bukan itu sahaja, baru-baru ini anak-anak yang belajar di institusi pengajian tinggi juga telah diberikan tablet secara percuma untuk kemudahan pengajian. Kesan kemiskinan terhadap seseorang individu itu menyebabkan seseorang individu kehilangan peluangnya untuk memperolehi kehidupan yang lebih baik. Hidup di bandar meliputi semua aspek, terutamanya pendidikan dan kesihatan. Tahap kesihatan yang rendah akan memberi kesan terhadap prestasi pekerjaan seseorang kerana tidak dapat memberikan perkhidmatan yang optimum dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Orang kitaran berlaku kerana permintaan agregat berkurang kerana pendapatan komuniti terjejas dan kos sara hidup masyarakat meningkat. Disebabkan permintaan agregat menurun, firma terpaksa mengurangkan penggunaan buruh yang menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Firma buat begini supaya dapat meminimumkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan firma tersebut. Pemikiran seseorang mudah terganggu dan emosinya tidak tenteram. Selain itu, kemiskinan boleh menyebabkan seseorang kehilangan peluang daripada memperoleh perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Kos perubatan telah membawa satu beban yang berat kepada golongan miskin yang mungkin hanya berkemampuan untuk memenuhi keperluan daripada aspek makanan sahaja. Pada itu, impak dasar pengurusan kemiskinan ini kepada individu dan juga masyarakat adalah dapat membantu mengurangkan beban di bahu mereka yang disebabkan pengangguran. Hal ini kerana mereka dapat membeli keperluan asas dan barang keperluan yang lain. Selain itu, ada juga yang menggunakan bantuan tersebut untuk berniaga kecil-kecilan seperti membuat jualan goreng pisang di tepi rumah mereka yang hanya menggunakan modal kecil.
Tuntasnya, dengan ada dasar pengurusan kemiskinan ini, dapat mengukir senyuman di wajah mereka dan memberi motivasi kepada mereka untuk menjadi seorang usahawan. Ini kerana kerajaan juga menyediakan bantuan khas untuk rakyat Malaysia yang ingin membuat perniagaan. Bank Pembangunan Asia ADB menganggarkan lebih 187 juta tenaga kerja di Asia berpotensi hilang pekerjaan akibat kesan pandemik COVID-19. Jumlah itu merangkumi 70% daripada jumlah pengangguran global, dengan golongan wanita dilihat antara yang paling terkesan. Semenjak COVID-19 melanda negara kita, ramai yang kehilangan punca pendapatan. Perkara ini berlaku kerana syarat pengambilan pekerja selepas pandemik COVID-19 sangat ketat sehingga tidak melayakkan mereka ini untuk bekerja. Hal ini menyebabkan sesetengah masyarakat ini ekonomi mereka terjejas sehingga tempat berteduh tergadai dan hanya berteduh di kaki lima. Akhir kata, semoga video yang tular sebentar tadi dapat memberi kesan kepada pihak berkuasa untuk menguruskan masalah ini dengan secepat mungkin agar mereka dapat hidup seperti masyarakat yang lain. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menemui seorang mahasiswa di sebuah IPT tentang kefahaman isu saudari tentang isu kemiskinan di negara kita. Apakah kefahaman saudari tentang isu kemiskinan di negara kita? Apa yang saya faham tentang isu kemiskinan ini ialah seseorang individu itu bergelut dengan wang yang tidak cukup bagi menjalani kehidupan seharian. Wang yang tidak mencukup ini selalunya punca disebabkan hutang. Sebaliknya, ramai orang membuat pinjaman wang tanpa memikirkan keupayaan untuk memikirkan untuk membayar semula wang tersebut kepada miskin pinjaman. Okey, boleh saudara nyatakan contoh hutang yang ramai orang tanggung pada masa kini? Pendapat saya sebagai seorang siswi di IPDA, ramai pelajar membuat pinjaman wang seperti PTPTN ataupun MARA yang menyalahkan guna untuk tujuan yang lain. Assalamualaikum, bersama saya akan menemui ramai seorang guru kampung. Sila perkenalkan diri, nama dan umur. Pejabat daerah undang untuk inovasi masa terima kerajaan sebagai DPP. Tentang program pembangunan dan keselamatan kampung. Mau achieve itu 3 tahun. Saya akan memperkata soalan saya. Apakah pendapat Encik punca kemiskinan di negara kita? Kita terjadi sekali kerana kita orang Melayu ini banyak bertengkar pakai singkat semua nak belajar. Kalau kita tengok pendatang asing memang kalau masuk dalam Malaysia dia bakal menaikkan sebab dia tak pilih pekerjaan. Orang Melayu dia pilih pekerjaan. Kalau dia nak senang, dia ada kerja banyak. Nak makan sedap, tapi banyak. Bukan kata orang ini sedang, orang sedang, rajin. Tapi dia usaha kurang. Dia rajin, tapi dia kurang usaha. Saya akan teruskan dengan soalan itu. Apakah pendapat Encik tentang kemiskinan di negara kita? Pendapat kemiskinan ini bukan saja sedangkan Menteri Ketua tahun 60 Menteri Pembangunan Nasional usaha kerajaan berangkat satu menteri oleh dia Menteri Pembangunan Nasional. Jadi dia nak basmikan nak mengeluarkan orang-orang ini berkenan dia buat pembangunan dasar sebagai tapi orang Islam dan mengambil itu dengan tongkatnya bantuan yang Soalan terakhir saya, apa cadangan Encik supaya dapat mengurangkan kadar kemiskinan di negara? Kita nak kurang kadar kemiskinan. Kalau dengan memang bayar. Sebab satu usahawan dia sebab
dia nak hapus kemiskinan dalam keluarga. Karena ada tidak kita yang murah, yang mudah, yang besar. Jadi dia usahakan pindah pasaran cerai. Dia boleh. Jadi itu masalah. Kalau ada penggombongan kemiskinan, usaha terus-menerus. Dia kena pandang tidak sama semua. Saya pernah sama sini. Kaya raya, boleh buat begini. Dia yang kena pertanyaan ini. Jadi dia tak ada persaingan. Dia kurang persaingan. Orang kita ni masyarakat. Sampai di sini saja temu buat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Liza binti Siban. Hari ini saya ingin menemu ramah seorang pelajar Politeknik Seberang Perai. Mari kita berkenalan dengan dia. Nama awak siapa? Nama saya Nalisa binti Yahya. Awak berasal dari mana? Saya berasal daripada Kelang Selangor. Baiklah. Lisa, apakah yang anda faham tentang isu kemiskinan di negara kita? Apa yang saya faham tentang isu kemiskinan negara kita sekarang semakin meningkat disebabkan oleh pengangguran semasa penyakit COVID-19 melanda di seluruh Malaysia. Seterusnya, pada pandangan Lisa, apakah yang boleh kita buat untuk kita tidak terjerumus dalam kemiskinan? Pada pendapat saya rasa kita perlu membuat perancangan awal sebelum untuk membeli belah. Seperti kita membuat senarai barang untuk dibeli agar kita tidak terlalu boros dalam pembelian. Seperti yang kita semua tahu, kita baru saja selesai mengundi untuk PRU 15. Maka dengan itu, apakah harapan Lisa terhadap Perdana Menteri yang ke-10 ini? Saya berharap agar Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat meningkatkan dan menstabilkan ekonomi negara kita, kerana ekonomi negara kita sedang mengalami kemesyatan ekonomi disebabkan oleh penyakit COVID-19 pada 2 tahun lepas. Disebabkan itu, saya berharap sangat agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menstabilkan balik ekonomi negara Malaysia. Terima kasih. Itu sahaja dari saya malam ini. Terima kasih. Rumusan yang dapat saya buat setelah melihat video temu bual sebentar tadi ialah kemiskinan berlaku apabila seseorang individu itu bergelut untuk mencari sumber pendapatan. Tanpa berfikir panjang, mereka akan berhutang bagi mendapatkan wang bagi membeli keperluan hidup. Sejak COVID-19 melanda di negara kita, pengangguran di negara kita meningkat. Seterusnya, jumlah kemiskinan di negara kita juga meningkat secara mendadak. Jadi, kerajaan perlulah berusaha untuk mengurangkan isu kemiskinan di negara kita seperti memberi bantuan. Contohnya, bantuan dari segi wang atau makanan. Sebagai penduduk di Malaysia, kita juga perlulah bijak dalam menguruskan wang kita. Contohnya, membuat senarai barang yang hendak dibeli terlebih dahulu dan tidak terlalu boros. Dengan kerjasama antara kerajaan dan masyarakat, kita dapat mengurangkan isu kemiskinan di negara kita dan memanteras negara kita daripada jumlah peratusan kemiskinan yang tinggi.